So, hai semua. So, selamat datang untuk kelas hari ini. Okay, so hari ini apa yang saya nak bincang ialah sama juga saya nak sambung untuk mixed boundary condition. Okay, ini adalah example 4. So, saya nak tunjukkan sedikit step untuk tutorial 2 lah. So, topik ini ialah untuk tutorial exercise 2 Nanti ini akan jadi rujukan untuk you boleh buat tutorial exercise 2. Okay, so kita terus pergi kepada soalan ini. Okay, UT sama dengan UT adalah sama dengan 0.12 UXX. Okay, so ini diberi, inilah heat equation dia. Okay, and then ini ialah initial condition dia. Okay, ini ialah initial condition dan ini ialah boundary condition dia lah. Okay, ini merupakan boundary condition dia. Okay, so kita terus pergi kepada bagaimana nak selesaikan persamaan ini dah, step by step. Okay, first kali apa yang kita kena cari ialah kita kena carikan apa jenis formula yang kita nak guna. So kalau kita perhatikan sini, okay, yang you kena ambil perhatian ialah dekat sini dah. Ini you kena ambil perhatian. Okay, ini you kena ambil perhatian. Okay, kenapa ini kita kena ambil perhatian? Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan ini ialah insulated and problem. Okay, insulated and problem lah. Maksudnya dia just tebat saja. Okay, dia letak penebat saja, tapi hujung ni, hujung sini dan hujung sini. Okay, kalau ini 2 meter. So ini kita tak letak ais lah. Sini tak ada ais Sini bukannya 0 Celsius lah ini bukan 0 Celsius. Kalau dia 0 Celsius, dia ialah 0 insulated and 0 endpoint temperature lah. Tapi yang ini kalau you jumpa UX, ini ialah insulated end problem. Maksudnya ini BN dia, kita kena guna formula ni. BN adalah sama dengan 2/L 0L Fx dot cos n pi x bahagi L dx. Ini formula dia. Okay, ini ialah untuk apa? Untuk insulated and problem. Maksudnya dia just penebat letak saja, letak penebat saja. Okay, letak penebat macam tu saja. Okay, maksudnya dia sekeliling tu ada penebat, insulated endpoint lah. Maksudnya semua keliling dia ialah ada penebat. Tapi kalau dia lah case dia macam ni kalau dia bagi boundary condition dia, okay, kalau boundary condition dia, okay, kalau boundary condition dia ialah U 0T sama dengan U 2T sama dengan 0. Yang ini ialah insulated dan 0 endpoint temperature. Yang ini ialah apa? Yang ini ialah insulated, at the same time dia ialah 0 endpoint problem. Okay, jadi apa formula dia? Formula ni ialah sign. Kita kena ambil perhatian. Ini mesti ialah, jadi BN dia adalah sama dengan, BN adalah 2/L 0 sampai L Fx dot sin n pi x bahagi L dx. So berbeza berbeza dengan dia punya condition. So kalau kita ada jumpa x di sini, okay, di sini dan di sini, itu ialah just insulated. Dan kalau insulated, just kena guna formula cos. Okay, kalau kita punya problem ialah insulated 0 endpoint problem, maksudnya kita kena guna sin. Okay, so ini saya harap you ambil perhatian. Nanti kalau saya punya problem ada UX, you kena guna formula ni. Kalau dia tak ada UX, dia just U saja, you kena guna formula ni. Okay, so ada markah berbeza kalau you guna salah lah. Okay, jadi saya harap you boleh ambil perhatian benda ni. Ini sangat penting supaya you boleh nampak mana satu formula lah. Sebab you dah tahu sekarang 2 formula, so you patutnya you boleh kenal 2 benda ni. Nanti takut nanti salah guna pada tempat yang salah.
Okey, saya harap you boleh ambil perhatian benda ni So kalau yang ini, yang atas ni ialah UX, maksudnya dia ialah insulated. Okey, dan formula ialah Bn sama dengan 2 per L 0 sampai L Fx dot cos n pi x bahagi L dx. Okey, kalaulah kita punya insulated dan zero endpoint problem, maksudnya dia tak ada x di sini, dia just u 0t sama dengan u 2t sama dengan 0. Okay, so yang itu ialah insulated endpoint problem lah. Okay, insulated dan zero endpoint problem. Okay, dan formula yang kita nak guna ialah Bn sama dengan 2 per L 0 L Fx dot sin n pi x bahagi L dx. Okay, so ini saya betul-betul nak you ambil perhatian dua benda ni. Ini takut nanti guna formula salah. Okay, seterusnya kita sambung kita punya calculation. So Bn adalah sama dengan Bn adalah sama dengan, so kita tengok balik apa yang kita dapat di sini. Ni ialah soalan dia. Okay, so kita ada Bn, kita nak guna formula yang ini. Okay, tapi kita kena make sure, kita kena tahu selang-selang dia. So kita nak ambil selang dia. Okay, so selang dia ialah 3x 0 sampai 1, 2 tolak 3x 1 sampai 2. So kita ambil catatan dia untuk cari Bn lah. Okay, so kita first kali kita kena cari Bn dia. Okay, saya tuliskan formula dia balik Okay, saya tuliskan formula dia balik. So Bn formula dia 2 per L 0 L Fx dot cos n pi x bahagi L dx. Okay, jadinya Fx tadi, condition dia ialah apa tadi? Fx dia ialah tadi 3x 0 sampai 1. Lepas itu 2 tolak 3x ialah 1 sampai 2 dah. Okay, so ini ialah condition dia Okay, bagaimana kita nak masukkan dalam ni? So first kali Bn adalah sama dengan, okay, so apa L kita? L kita ialah sebenarnya 2, sebab kita punya rod 0 sampai 2. Maksudnya kita punya rod ialah 0 sampai 2. 0 sampai 2. So ini ialah panjang rod dia lah. Ni ialah L dia. Okay, 0 sampai 1 maksudnya tengah-tengah. Formula dia ialah guna X. Maksudnya sini guna 3X dan sini guna 2 tolak 3X. So itu beza dia lah. So sampai sini je 3X, sampai sini dia 2 tolak 3X. Okey, jadi kita tahu panjang keseluruhan rod ini ialah 2 per 2 lah. Okey, 2 per 2 0 sampai 2. Okey, untuk kalau 0 sampai 2 ni ialah sepanjangnya samalah, tapi kita punya ni dia bukan 0 sampai 2. Kita punya ialah 0 sampai 1 sebab kita ada dua boundary. So first kita ada 3x. So ini kita masuk 3x. Lepas itu cos n pi x bahagi 2 dx tambah, okay, ini patutnya dalam kurungan besar lah, sebab 2 per L ini ialah untuk semua. So kita ada 2 kan, kita ada untuk 3x dengan 2 tolak 3x. So kita kena buat satu bracket besar supaya nak 2 per L ni pergi untuk dua-dua. So tapi yang senangnya ialah 2 per 2 dia automatic cancel lah. Okay, so ini 1 sampai 2. Fx dia ialah 2 tolak 3x. Okay, dot cos n pi x bahagi 2 dx. So kita tutup bracket balik. Okay, so ini ialah dia punya Bn dia, dan kita dah masukkan value-value dia lah. Okay, so kita cuba selesaikan step by step. So apa akan jadi untuk case ni? Ni 2 per 2 jadi 1. So ni cancel. So ini akan jadi 0 sampai 1 3x cos n pi x bahagi 2 dx tambah, yang ini pula 1 sampai 2. Okay, 1 sampai 2. Okay, 2 tolak 3x dot cos n pi x bahagi 2 dx lah. Okay,
Okay, kita ringkas, kita tulis balik bagi nampak ringkas sikit lah. Okay, so first kali apa saya nak you buat ialah, okay, saya nak you terus integrate benda ni dah. Okay, so 3x dengan cos n pi x bahagi 2. Okay, kalau you nak, you boleh juga tuliskan, ini satu lagi option yang you ada ialah, you boleh buat 0.5 n pi x. Ini sebenarnya saya nak ulang benda ni sebab saya nak bagi information ini dah. Okay, kita juga boleh buat dalam decimal. Okay, 0.5 n pi x. Ini nampak lagi senang sikit lah berbanding dengan yang hari tu. Okay, yang minggu lepas Rabu saya ajar juga benda ni, tapi yang ni saya dah go through balik. Yang ni lagi senang nak selesaikan. Jadi 3x, okay, so pi n pi x per 2 you boleh tukar dia jadi 0.5 n pi x. Ini lagi senang nak proceed. Jadi bila kita proceed benda ni, okay, bila kita proceed benda ni, cos n 0.5 n pi x. Jadi bila kita proceed ini, 3x jadi 3, cos n pi x ni dia akan jadi cos integrate dia jadi sin. Okay, 0.5 n pi x bahagi, ini lagi senang. Dia yang hari tu dia ada per 2 kan. So ini lagi nampak lagi senang sikit. Dia terus akan dapat 0.5 n pi sajalah. X tak perlu dah sebab kita differentiate yang ni, kita dapat 0.5 n pi. So 0.5 ialah constant, n ialah constant, pi ialah constant. So semua constant kita letak bawah. Okay, seterusnya kalau kita tengok lagi 3 dia akan jadi kosong dah. So 3 dia jadi kosong. Lepas itu kita integrate yang ini, sin kita integrate dia jadi negative cos 0.5 n pi x bahagi, okay, ini kena buat square, 0.5 n pi buat square. Sebab dia kali kedua dia kena ada square. Okay, dan seterusnya apa kita kena buat ialah, sini akan ada tambah, tolak, tambah. So kita boleh darab silang dah benda ni. Okay, tambah, tolak, tambah. Okay, ini ialah untuk bahagian yang pertama. Okay, kita proceed pula untuk bahagian kedua. So bahagian kedua ialah apa? 2 tolak 3x. Lepas itu sini ada cos 0.5 n pi x. Okay, senang sikit lah. Kalau kita buat 0.5 lagi nampak senang sikit. Okay, hari ni saya nak ajar ni sebabnya saya nak bagi you senang. Step ni bagi lagi ringkas supaya you boleh faham dah proses dia. Okay, so 2 tolak 3x kita differentiate dia jadi negatif 3 dah. Okay, 2 jadi kosong, negatif 3x jadi negatif 3. So kita copy balik lah. Ini kita boleh copy balik kat sini. Sin 0.5 n pi x bahagi 0.5 n pi. Okay, lepas itu negatif 3 dia jadi kosong. Lepas itu ini akan jadi negatif cos 0.5 n pi x bahagi, okay, 0.5 n pi, dan ini jadi kuasa 2 dah. Okay, masih proses dia sama. So sini ada tambah, tolak dan tambah lah. So kita darab silang dia. Okay, so once kita dah dapat benda ni, dan kita terus boleh integrate, masukkan dalam integration lah. Okay, so saya cuba masukkan dalam integration. So integration dia jadi ialah, okay, ini tadi apa? 0 sampai 1 kan? First ni ialah 0 sampai 1. Okay, 0 sampai 1 maksud saya yang ni limit dia. Limit dia 0 sampai 1. Okay, yang ni ialah 1 sampai 2 limit dia Okay, jadi kita terus masukkan dalam limit dia dengan dia punya value dia. So 3x kali dengan sin 0.5 dia akan jadi 3x kali dengan sin 0.5 n pi x bahagi 0.5 okay, n pi x. Okay, tolak jadi tambah. So sini akan jadi tambah 3 cos 0.5 n pi x bahagi,
Okay, 0.5 dia jadi kuasa 2 kan. So terus kita buat kuasa 2 dah. 0.5 kuasa 2 dia jadi 0.25 dah. 0.25 n kuasa 2 pi kuasa 2 dah. Okay, ini akan jadi 0 sampai 1. Tambah. So this one wrong Thank you so much. Ini tak ada ini tak ada x betul. Dia just n pi saja. Thank you so much. Okay. Okay, sini saya betulkan lah ini tak ada x Okay, seterusnya saya sambung yang nombor 2. So nombor 2 pun sama, kita buat tambah dan kita masukkanlah dia punya ni satu demi satu. Okay, so saya injak sikit sebab tak ada nampak ruangan dia Okay, so ini bracket. Okay, first dia ialah 2 tolak 3x kali dengan sin yang ini dah. Okay, so kita buat kat sini 2 tolak 3x. Okay, 2 tolak 3x kali dengan sin 0.5 n pi x bahagi. Okay, dan yang ini samalah, dia punya 0.5 masih sama, 0.5 n pi. Okay, lepas itu ini kena tengok tambah tolak dia. So ini ada 3 tolak, 1, 2, 3. So tambah tolak tolak jadi tambah tolak jadi tolak lah. Kalau 3 kali dia mesti tolak lah. So ini jadi negatif lah, negatif. So 3 cos 0.5 n pi x bahagi. Okay, dan ini akan dapat 0.5. Ini copy balik je, 0.25 n kuasa 2 pi kuasa 2, dan limit dia ialah 1 sampai 2 dah. Okay, seterusnya apa kita nak buat? So kita nak ganti value dah. Kita nak ganti value 0 dan 1, 1 dan 2 untuk yang seterusnya. Okay, so kita boleh dah ganti. Okay, kita boleh ganti dah one by one. So kita ganti one by one. So kita ganti 1. So 3 kali 1 jadi 3 sin 0.5 x kita ganti. So kita akan dapat 0.5 n pi, sebab x jadi 1 bahagi 0.5 n pi tambah. Okay, so 3 cos 0.5 n pi x, jadi dia akan tinggal n pi sebab x jadi 1 bahagi 0.25 n kuasa 2 pi kuasa 2. Okay, ini ialah first round. Tolak dengan kosong pula. Kalau kosong, bila kita ganti kosong, sini akan jadi kosong. Maksudnya 3 kali kosong kali sin dia jadi kosong. Lepas itu kalau kita ganti kosong, ini ada value. So 3 cos kosong dia ada 1 dah. So ini akan jadi kosong. Dia pertama dia jadi kosong dah sebab sin pun jadi kosong, x di sini pun jadi kosong, so terus jadi kosong dah. So ini kita boleh letak balik untuk tapi cos kosong dia ada 1. So kena careful lah cos kosong dia jadi 1. Okay, so ini ada value. Okay, maksudnya nombor 2 saya ada value di sini Lepas itu pergi untuk nombor 2 pula. Okay, tambah. Seterusnya kita ganti 2 dan 1 dah. Okay, kita ganti 2 tolak 3 kali 2 dia jadi negatif 4. So saya ganti terus negatif 4 Okay, ini saya ganti terus negatif 2 di sini Bila ganti 2 kali negatif 6 dia jadi negatif 4. So ini jadi negatif 4 sin. Okay, so 0.5 kali 2, okay, dia akan jadi 1 dah. Okay, 0.5 kali 2 kali dengan x dia 2, maksudnya dia jadi 1, so tinggal n pi di sini. Lepas itu bahagi 0.5 n pi tolak 3
cos pun sama, 0.5 kali 2 jadi n pi di sini, bahagi 0.25 n square pi square, tutup kurungan. Okey, tolak. Yang kedua ialah kita kena masuk 1 dah. Okey, kita masuk 1, 2 tolak 3 kali 1 dia jadi negatif 1 dah. So ini akan jadi negatif, okey, sin. Dan kalau kali 1, 0.5 kali 1 jadi 0.5 n pi bahagi 0.5 n pi. Lepas itu tolak, okey, kali 1 dia akan jadi 3 cos 0.5 n pi bahagi dengan 0.25 n square pi square lah. Okey, so ini adalah untuk nombor 2. Okey, seterusnya kita cuba selesaikan. Okey, kita cuba selesaikan. Yang hari ini saya nak beritahu di sini ialah 0.5 n pi ni tak perlu tukar dia punya dia jadi yang hari tu yang sama dengan yang ini. Okey, yang hari tu saya beritahu saya nak you tukar yang ni kan. Okey, saya nak yang hari tu saya beritahu you boleh tukar guna ni. 0.5 n pi sama dengan negatif 1 n tolak 1 per 2. Okey, kalau you tengok nota dah Okey, ini tak perlu. Okey, saya tak nak you buat ni. Nanti pening. Okey, saya tengok pun saya pun dah pening. So ini tak perlu. Kita tinggalkan je. 0.5 n pi kita tinggalkan. Cuma saya nak yang ini you tukar. Sin n pi, ini tukar jadi kosong. Saya nak ini you buat. Lepas tu cos n pi, ini you tukar jadi negatif 1 kuasa n. Ini tukar. Ini dengan nombor 1, nombor 2 mesti tukar. Okey, mesti tukar dia punya value dia. Mesti tukar Yang cos dengan sin 0.5 tak perlu tukar. Ini tak perlu tukar. Tidak perlu tukar. Biarkan dia dalam 0.5 aja. Sebab selagi senang, dia senang juga kalau kita tak tukar pun. Okey, so itu ialah dia punya ni lagi dia punya pemberitahuan lah supaya you boleh follow nanti bila buat assignment lah Okey, so kita terus masukkan apa dia punya ni lah. So saya copy balik. Okey, saya copy balik apa yang ada di sini sama dengan okey, so first kali okey, saya macam kata tadi sin 0.5 n pi tidak perlu buat apa-apa, cuma you selesaikan. Sekarang 3 bahagi dengan 0.5. 3 bahagi 0.5 kita akan dapat 6. Okey. Mana saya dapat 3 dengan 0.5? Yang ni 2 ni. 3 dengan 0.5 kita cuba selesaikan. Okey, 3 dengan 0.25 kita kena selesaikan. Negatif 4 dengan 0.5 kita kena selesaikan. 3 dengan 0.5 kita selesaikan. Maksudnya semua nombor yang ada ni kita kena selesaikan. Yang lain tu boleh biar dah. Ini sepatutnya negatif 1 dah. Negatif 1 kali dengan 0.5. Ini semua kita kena selesaikan. Okey, kita selesaikan ni dulu. Okey, so 3 bahagi 0.5 kita akan dapat 6 dah. So, apa yang saya nak tulis di sini ialah 6. Okey. Lepas itu sin 0.5 n pi x, ni ada x n pi x. Kejap, sorry. Ini tak ada x sebab kita dah ganti kan. Tak ada x sorry. Okey, 0.5 n pi bahagi bahagi 0.5 dah settle, jadi tinggal ni n pi je lah. Okey, ni senang sikit nak pergi. Tambah. Okey, nombor 2. Kita pergi nombor 2 pula. Nombor 2, 3 bahagi 0.25. So, 3 bahagi 0.25 kita akan dapat 12. So, kita terus masukkan 12. 12 cos 0.5 n pi bahagi seterusnya ialah kita dapat apa? Kita akan dapat n square pi square. So kita masuk sini
n square pi square. Okey, lepas itu tambah. Okey, apa lagi yang kita ada? Kita ada okey, ni tambah tolak lah okey, so ini kita ada tolak. Okey, ini kita ada tolak. Okey, tolak. So tolak tambah dengan tolak tambah jadi tolak lah okey. So 3 bahagi 0.25 dia akan dapat 12. So maksudnya kita akan dapat 12 cos kosong lah. 12 cos kosong bahagi n square pi square. N square pi square. Okey, ini kita dah habis untuk first round. Tambah dengan yang bawah lah. Okey, untuk yang nombor 2. Okey, untuk nombor 2 negatif 4 bahagi 0.5 kita akan dapat negatif 8 sin n pi. So negatif 8. Okey, ini buat bracket lah buat bracket. Negatif 8 sin 0.5 n pi. Ada 0.5 tak ada, dia just n pi je. Okey, ini just n pi je. Okey, lepas itu yang bawah dia ada n pi. Ini akan ada n pi ke bawah. Okey, apa lagi kita nak ni? So kita ada 3 bahagi 0.25, 3 bahagi 0.25 kita akan dapat 12. So kita akan dapat negatif 12. Negatif 12 cos n pi bahagi dengan n square pi square. Tutup kurungan. Okey, so seterusnya kita akan dapat benda ni dah. So ini kita akan dapat negatif. Okey, negatif kurungan negatif. Okey, negatif 1 bahagi 0.5 kita akan dapat negatif 1 bahagi 0.5 kita akan dapat negatif 2. Okey, negatif 2 sin. Lepas itu kita akan dapat 0.5 n pi. 0.5 n pi bahagi okey, yang bawah dia ialah n pi. Lepas itu kita akan dapat seterusnya 3 bahagi 0.25, 3 bahagi 0.25 kita akan dapat 12. So negatif 12 lah negatif lah saya letak ke sini, negatif 12. Okey, cos 0.5 n pi bahagi n square pi square. Okey, so kita dah selesaikan lah. Kita dah masuk value dia dan kita dah ringkaskan, tak ada kita dah selesaikan semua perpuluhan lah. Okey, so kita sekarang ni nak masuk step seterusnya. Kita nak selesaikan dia punya kita nak ringkaskan dia lah, sebab ini ada banyak dalam ni, so kita kena ringkaskan. So kita kena buat one by one. So first step kita kena selesaikan dia punya bracket dia dulu. So kita selesaikan bracket dia dulu Okey, so first kita boleh copy balik yang atas ni, kita boleh dah copy balik sebab itu yang paling ringkas lah. Dan cos kosong boleh dah tukar jadi 1 dah. Okey, yang ni kita dah boleh tukar jadi 1 dah. Yang ni kita dah boleh tukar jadi 1. Okey, jadi kita akan dapat apa? Kita akan dapat sama dengan sama dengan 6 sin 0.5 n pi bahagi n pi tambah 12 cos 0.5 n pi bahagi n square pi square. Lepas itu tolak 12 bahagi n square pi square. Okey, cos kosong dah jadi 1 Okey, lepas itu kita pergi yang bawah.
nombor 2. So yang ini tambah tolak jadi tolak. Okey, tambah tolak jadi tolak. 8 sin. Okey, sin n pi terus jadi kosong dah. Ini kita dah boleh tukar jadi kosong dah. Okey, maksudnya ini saya terus tukar jadi kosong. Ini negatif, maksudnya ini terus jadi kosong nombor 2 ni. Sebab sin n pi jadi kosong So saya tukar jadi kosong. Okey, tolak. Okey, ini saya letak negatif kosong dah Negatif 12 kali dengan negatif 1 kuasa n bahagi n kuasa 2 pi kuasa 2 tutup kurungan, tolak, tolak jadi tambah 2 sin 0.5 n pi bahagi n pi. Okey, lepas itu ini pun ada negatif kena jadi positif dah. So ini akan ada tambah lagi, tambah 12 cos 0.5 n pi bahagi n kuasa 2 pi kuasa 2. Okey, so kita boleh dah ringkaskan lagi. Rasanya kita dah boleh ringkas lagi. So ringkasan jawapan dia jadi apa? Ni akan jadi, so kita ada sin 6. Kalau kita tengok 6 dan ada 2 dah. Sini ada 2. Okey, ini ada 1 6 dan kita ada 2 di sini. So 6 tambah 2 dia jadi 8 lah. So ini kita boleh tulis jadi 8 sin 0.5 n pi bahagi n pi. Lepas itu kita ada 2 lagi, yang mana di sini 1, ini nombor 1 dan ini nombor 2. So 12 tambah 12 kita akan dapat 24. So sini tambah 24. Okey, dan ini jadi apa? Ini akan jadi cos 0.5 n pi bahagi n square pi square. Lepas itu kita ada satu lagi, kita ada ni negatif 12 n square pi square. Okey, yang ini yang ini. Lepas itu kita ada sini satu lagi dah. So ini akan jadi tambah tolak jadi tolak lah. So kita boleh letak sini tolak. So ini akan jadi negatif 12 negatif 1 kuasa n bahagi n kuasa 2 pi kuasa 2. Okey, so kita inilah paling kita paling ringkas lah. Ini yang paling ringkas yang kita boleh buat. Okey, ini adalah jawapan yang paling ringkas yang kita boleh buat. Ni saya sekalikan lah sebab ini n square, n square, n square. Semua pecahan bawah ni sama. So kita boleh buat macam ni lah. Ok, so kita dah boleh berhenti sampai sini dah. Ni ialah jawapan untuk BN dia. Kita nak pergi UXT. So first kali apa kita kena tengok ialah kita kena tengok balik formula untuk yang ini lah. So yang ini ialah insulated. Kalau insulated, kalau formula kalau kita punya problem ialah insulated, UXT dia adalah sama dengan apa? Sama dengan B0 per 2 tambah sum n equals to 1 infinity Bn dot cos n pi x bahagi L. Lepas itu eksponen. Lepas itu yang ini negatif alpha square n square pi square T over L square. Ini formula dia lah. Remember kalau ini ialah insulated, dia punya formula pun sama. Ini pun ada cos lah. So ambil perhatian lah. Lepas itu kita ada satu lagi, kita kena ada B0. So confirm saya punya
nota saya confirm ada masalah lah. Tak apa ini saya nak lepas kelas ini saya akan bagi dia punya ni supaya you boleh update balik dalam you punya ni dalam you punya catatan. Okey, ni nanti saya kena betulkan lah. Okey, sekarang kita kena selesaikan B0. Okey, kita nak cari B0 pula. Okey, macam mana cari B0? So untuk cari B0, proses dia sama juga. Kita kena buat sama macam tadi kita buat untuk kita punya ni. Kita punya formula untuk okey, dia B0 ni cos jadi kosong dah. Ini yang you kena ambil perhatian lah. Cos ni jadi kosong dah. Okey, B0 dia cos jadi kosong. Semua benda sama, tapi since kita ada fx ada 2, so kita kena buat dua-dua lah. Okey, jadi B0 ni dia akan jadi apa? Dia akan jadi 2/2 macam tadi, sebab panjang rod tadi 2 kan. Okey, so panjang rod dia jadi 2 dan kita ada 2 selang. Satu ialah selang dia. Okey, kalau kita tengok selang dia satu ialah 3x 0 sampai 1. Satu lagi ialah 2 tolak 3x 1 sampai 2 dah. So kita kena follow selang ni. So kita kena letak selang ni di mana 0 1 3x. Okey, cos kosong dia jadi 1 dx tambah 1 sampai 2 tolak 3x cos kosong jadi 1 dx. Ini ialah beza dengan ini ialah dia punya cara untuk selesaikan B0 lah. Cos kosong jadi 1 lah. Itu sebab saya tak buat cos kosong. Okey, sebab apa? Sebab n kita ganti kosong. Bila ganti kosong, n terus bagi kita nilai kosong lah. Bila cos kosong dia terus jadi 1. Cos kosong terus jadi 1 So itu sebab saya dah buang cos sini dengan yang nombor 2. Okey, so next kita cuba tengok bagaimana nak selesaikan ni. So ini jawapan dia apa? Ini akan jadi sama dengan 0 1 3x dx tambah 1 2 2 tolak 3x dx. So ini jawapan dia 3 s cos 2/2 0 sampai 1 tambah ini akan dapat 2x tolak 3x/2 lepas tu 1 sampai 2 lah. Okey, ini letak 3 dalam pun boleh lah. Kalau ini letak 3 ni dalam pun boleh. Saya prefer letak luar tadi sebab dia constant kan. Constant saya bawa luar. Tapi kalau you tak nampak tak apa, you letak sini pun okey. Okey, sama aja So kita ganti 1, kita ganti kosong. So 3 1 cos 2 jadi 3 1 cos 2/2 tolak 3 kosong cos 2/2 tambah 2 kali 2 tolak 3 kali 2 cos 2/2 tolak dengan 2 kali 1 tolak 3 1 cos 2/2. Okey, so ini akan dapat kosong saya tak buat lah sebab kosong dia akan bagi terus kosong. So ini kita boleh dapat jawapan dia 3/2 tolak kosong jadi kosong lah. So 3/2 tambah dan ini akan dapat 4 tolak 3 kali 4 ialah 12. Okey, ini nombor 2 ni negatif 2 tolak dan seterusnya ialah 2 tolak 3/2. Okey, ini kita dapat 1/2 lah. So kita last kali kita akan dapat 3/2 tolak 2 tolak setengah, kita akan dapat kita dapat negatif 1. So ini jawapan dia negatif 1 dah. Kalau ada masalah bagi tahu kalau jumpa jawapan lain atau apa-apa bagi tahu so kita boleh check balik. Saya dapat B0 dia sama dengan negatif 1. Next. Next, so once kita dapat B0 dia negatif 1,
Okay, tak apa nanti you tengok balik saya punya ni Okay, B0 dia punya tu negatif 1 dengan Bn tadi yang panjang tu tadi kita kena copy balik ke sini. Okay, B0 Bn tadi saya copy tak ada kenapa pergi bawah ni. Okay, saya nak copy benda ni masuk di sini. Okay, inilah Bn dia panjang lah. Okay, seterusnya kita nak masuk uxt dia. Okay, so kita dah ada tahu B0 dia negatif 1/2 tambah sum n sama dengan 1 infinity. Lepas itu kita copy balik ni 8 sin 0.5 n pi bahagi n pi tambah 24. Okay, so since dah dapat yang ini problem dia besar. Okay, saya nak you cuba buat ni. Okay, ni problem dia besar kan. Jadi saya nak you buat Bn. Okay, kita buat n odd dengan n even. Ni sebab ni panjang, kita buat n odd dengan n even. Okay, first kali. Okay, kita tengok mana yang dia boleh consistent. Dia mesti jawapan dia consistent. Okay, kita test sin 0.5 n pi. Okay, ini kita test kita nak test Okay, 0.5 n pi. Okay, sin 0.5 n pi. Okay, so kita nak test 1. N sama dengan 1. Okay, apa jawapan dia? Sin 0.5 pi dah. Apa jawapan dia? Okay, kalau you tekan calculator, make sure radian lah make sure calculator radian. Sin 0.5 pi. Okay, kita dapat jawapan dia 1. Okay, seterusnya kita test untuk jawapan dia 3. Okay, n sama dengan 3. Sin, okay, kalau 3 0.5 kali 3 kali pi. Apa jawapan dia? Sin 0.5 kali 3 kali pi. Kita dapat negatif 1. Okay, so jawapan dia tak konsisten lah. Jangan pilih ni. Ni tak boleh dah. Jangan pilih ni. Sebab dia mesti, kalau dia kita nak letak value, dia mesti kena konsisten. Dia mesti 1, 1, 1. Maksudnya tak sesuai nak pilih ni dah. Okay, ni tinggalkan. Lepas tu kita test pula untuk cos. Okay, kita test untuk cos pula. Okay, kalau kita ambil cos 0.5 n pi ni, kita buat n sama dengan 1, n sama dengan 3. Ni untuk kita buat untuk odd dulu lah. Okay, kita buat untuk odd dulu. Okay, cos 0.5 pi. Okay, kita dapat apa? Cos 0.5 pi. Kita akan dapat jawapan dia kosong dah. Okay, next kita cuba untuk 3 pula. 0.5 kali 3 kali pi. Apa jawapan dia? Cos 0.5 kali 3 kali pi. Kita dapat kosong. Okay, very good. So ini konsisten, dia jadi negatif lah. Dia jadi kosong dah. Okay, ini yang kita nak. Kalau kita test untuk 1 untuk 5, so kalau saya test untuk 5, cos 0.5 kali 5 kali pi. So kita dapat apa ni? Kita akan dapat cos kali 0.5 kali 5 kali
pi. Okey, cantik. So ini konsisten. So kita boleh pilih value yang ini, kita boleh pilih. Ini kita boleh pilih untuk n even dan n odd. Okey, kita dah tahu cos untuk odd dia jadi kosong dah. Okey, sekarang kita buat untuk even pula. Okey, kita buat untuk even pula. So untuk even, okey, cos 0.5 n pi kita nak buat untuk n1, n bukan n1, n2, 4 dan 6. Kita buat ni. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat cos 0.5 kali 2 kali pi. Cos 0.5 kali 2 kali pi. Okey, kita dapat negatif 1. 0.5 kali 2 kali pi, kita dapat negatif 1. Okey, 0.5 kali 4 kali pi. Kita dah tengok, kita dapat apa? Cos 0.5 kali 4 kali pi. Kita dapat 1. Okey, maksudnya untuk even kita tak boleh ambil sebab value dia tak konsisten. Kalau kita ambil 6, dia jadi negatif 1 kan? Okey, kita ambil negatif 1 cos 6 kali 0.5 kali pi. Ini jadi negatif 1. So kita tak mau ambil untuk maksudnya kalau dia punya ialah odd, kalau dia punya tu ialah even, kita biar untuk even, kita biarkan dia. Maksudnya untuk odd kita tukar jadi kosong. Untuk even ada value dia. Maksudnya ini kita remain lah. Ini kita remain. Okey. Satu lagi yang kita kena buat ialah yang ini pula. Ini yang ini pula. Okey, yang ini dia jadi apa? Okey, negatif 1 kuasa n. So negatif 1 kuasa n. So ini akan bagi kita negatif 1 kalau kuasa 1 dia jadi negatif 1 dah. Kalau kuasa 2 dia jadi 1 dah. Dan benda ni sama untuk kalau kita letak 3, kalau kita letak 5, kalau kita letak 7, apa-apa dah. Yang ganjil semua jadi negatif 1. Kalau kita letak genap, semua ni akan jadi 1 dah. Okey, so kita boleh nampak ini konsisten negatif 1 dan 1 bila odd even. Maksudnya bila odd, yang ini odd dengan ini ialah even lah. Okey, sekarang kita buat dia punya simplify lah. Okey, kita buat simplify dia. Okey, macam mana saya nak buat ni? Okey, first saya copy balik ni. Okay, saya copy balik ni. Okay, so first kita buat odd. Okay, kita buat odd for n odd. Okay, bila n dia odd, maksudnya kita nak 1, 3, 5 kan. Okey, sekarang kita tengok balik apa yang kita dapat dekat sini. Okey, kita tengok balik apa yang kita dapat sini. Okey, so first kali, okey, kita tak ubah. Okey, cos sin n pi kita tak ubah. So ini remain. Sin n pi 0.5 n pi dia remain lah. Tapi kita tak check pula untuk odd, takut nanti dia jadi kosong juga. Okey, kita check juga untuk dia punya ni, untuk even. So kita check ini untuk even. Kalau ini jadi even, dia jadi apa? 0.5 n pi. Kalau kita test untuk 2, so ini akan jadi sin 0.5 kali 2 kali pi, dia jadi, so sin
0.5 kali 2 kali pi. Okey, ni pun jadi kosong. Cantik juga. Okey, ini kalau n sama dengan 4 mesti jadi kosong jugalah. Okey, ini pun cantik juga. Okey, ini akan buat kerja kita ringkasan. Ini jadi kosong. Okey, tapi buat masa ni kita fikirkan untuk odd dulu. Okey, so odd ini, okey, untuk odd kita akan ambil benda ni. Maksudnya kita tak buang dah, kita takkan buang sin n pi ni. So kita akan simpan sin n pi. So sin 0.5 n pi dia akan stay lah. Untuk yang ini kita akan buang dah, sebab ni jadi kosong. Okey, yang ini tadi kita tak boleh buat benda ni sebab dia tak konsisten lah. Itu sebab saya potong tadi. Tapi untuk odd ini remain. Maksudnya untuk odd kita kena simpan benda ni. So kita kena simpan benda ni. So untuk odd maksudnya Bn dia, so dia akan jadi 8 sin 0.5 n pi bahagi n pi. Ini remain, dia tak ada ubah apa-apa. Tambah. Okey, sekarang fikir sekarang kita nak odd saja ganjil. Okey, lepas itu kita tengok lagi. Kalau kita tengok lagi yang ganjil, mana yang ganjil? Ganjil kita ada lagi yang ini lah. Ini ganjil. Okey, ini ganjil lah. Okey, ini semua ganjil. So bila ganjil cos 0.5 n pi, maksudnya kita dah boleh buang dah 0.5 n pi. Sebabnya cos 0.5 n pi ni sentiasa dia jadi kosong. Maksudnya ini kita dah boleh buang. So untuk yang ini, untuk yang cos n pi ni, okay, cos 0.5 n pi ni, benda ni jadi kosong. So ini kita terus boleh letak kosong di sini. Tambah kosong tolak 12 tolak 12, dan bila yang ini kuasa 1 jadi negatif 1 lah. Negatif 1 bahagi n kuasa 2 pi kuasa 2. Okay, so ini akan bagi kita jawapan sama dengan 8 sin 0.5 n pi bahagi n pi. Lepas itu tolak-tolak jadi tambah lah. So ini akan jadi tambah negatif 12 tolak tambah 12 bahagi n square pi square. Maksudnya ini automatik hilang lah. Ini tak ada dah, sebab ini terus jadi kosong. So yang tinggal yang ini sahaja. Okay, yang ini sahaja. So inilah yang tinggal untuk odd sekarang. Okay, yang odd tinggal ni je. Yang lain tu terus jadi kosong. Okay, kita dapat yang ni je. Ini ialah untuk apa? N odd. Ini je tinggal dapat untuk n odd. Okay, sekarang kita nak pergi n even pula. Okay, n even sama juga proses dia. So Bn adalah sama dengan, okay, Bn adalah sama dengan, okay, yang tadi tu kita buat untuk odd. Yang ini kan. Okay, kita buat untuk yang tadi. Ni kita simpan tadi. Okay, kita pergi untuk nombor 2. Nombor 2 yang maksud saya ialah yang ini dah. Maksudnya bila kita jumpa cos n pi untuk even, kita dah boleh buang dia. So maksudnya kita dah boleh buang ni. Jadinya yang ini terus jadi kosong dah. Maksud saya sini akan jadi kosong. Ini ialah untuk for n even. Okay, maksudnya Bn adalah sama dengan yang depan ni tadi kosong dah. Ini terus jadi kosong. Kosong bahagi n pi. Okay, kosong dapat dari mana? Kosong daripada sini. Daripada sini. Yang ini. Sebab sin 0.5 n pi, kalau kita ganti 2 dia jadi kosong. Ganti dia jadi kosong. Tengok, dia jadi kosong. So bila jadi kosong, maksudnya kita dah boleh letak terus kosong dah. Itu yang saya letak kosong di sini. Itu yang saya letak kosong di sini. Ni, kosong
Ni kosong. Okey, tambah. Okey, apa lagi? Okey, tambah. Kita punya next ialah 24 cos n pi. Okey, cos n pi untuk ni untuk genap. Genap dia ada value pula. Yang ini ada value. Tengok, ini ada value ini dia tak jadi kosong. Ini ada value. So ini kena simpan lah. Okey, so ini kalau kita simpan dia jadi apa? Ini akan jadi tambah 24 tambah 24 cos 0.5 n pi bahagi n square pi square. Okey, bahagi n square pi square. Lepas itu kita buat yang belakang pula. Okey, n square pi square. Okey, seterusnya kita tengok yang belakang. Tolak 12. Okey, copy balik. Tolak 12. Lepas itu tolak 12 negatif kuasa 1. Ini ialah genap kan? Genap kita ganti 2 dah. Kita ganti 2. So kalau ganti 2, dia jadi apa? So ini akan jadi, bagi kita jawapan dia sama dengan, ini dah boleh buang dah, ini dah tak ada. So 24 cos 0.5 n pi. Lepas itu tolak 12 kali 1 bahagi n cos 2 pi cos 2 dah. So ini akan bagi kita jawapan dia sama dengan 24 cos 0.5 n pi. Tolak 24 jadi tolak 24 tolak 12 jadi tolak 24 bahagi dengan n cos 2 pi cos 2 dah. Ini ialah untuk apa? Ini ialah untuk n even. Okey, jadi kalau kita buat ni, jadi kita punya uxt dia senang sikit dah. So kita punya uxt dia boleh buat macam ni. Okey, so uxt kita boleh buat macam ni, sama dengan B0 tadi negatif 1 per 2 tambah sum n sama dengan 1 dengan infinity macam mana saya nak letak di sini? Okey, so saya letak macam ni. Saya letak ni. Ya, dia kena ada 2. Itu yang saya fikir. Macam mana nak letak 2 cantik ni? Dia macam letak macam curly bracket macam ni. Itu yang saya tengah fikir, macam mana nak letak cantik ni. So kita akan dapat negatif 1 per 2 tambah, kita buat curly bracket kat sini dah. Kita buat curly bracket dekat sini. N sama dengan 1 infinity. Lepas itu kita ambil yang odd. Kita ambil yang odd, maksudnya yang ini lah. Kita ambil ni. Kita ambil ni, kita masuk di sini. Kita masuk di sini. So kita akan dapat 8. 8 sin 0.5 8 sin 0.5 n pi bahagi n pi. Ini bn dia. Ini bn dia dot cos n pi x bahagi 2 dot. Lepas tu kita masukkan apa dia punya eksponen dia dah. Negatif alpha square n square pi square over 2 square darab dengan t dah. Ini kita masukkan untuk yang pertama.
Lepas itu kita masukkan untuk yang nombor 2, kita kena masuk yang nombor 2 yang ni. Yang ni pula. Nombor 2 yang ni lah. Ni kita kena masukkan daripada, ini ialah untuk and odd. Okey, kalau kita nak untuk satu lagi, kita kena masuk dia satu lagi ialah and even lah. Okey, jadi ini akan dapat apa? Ini akan dapat, ini saya panjangkan lagi sikit. Okay, sum n sama dengan 1 infinity. So ini akan dapat 24 cos 0.5 n pi tolak 24 bahagi n cos 2 pi cos 2 kali cos n pi x bahagi 2 kali dengan eksponen. Lepas itu kita akan masukkan negatif alpha cos 2 n cos 2 pi cos 2 bahagi L cos 2. Okay, L cos 2 ialah 2 cos 2 kali dengan T lah. Okay, ini ialah untuk N odd. N even. Okay, so inilah jawapan yang kita kena cari untuk UXT dia. Okay, kalau kita dah buat macam ni, nanti bila kita ada value nak cari, senang sikit. So kita ringkas nak cari untuk dia punya jawapan dia untuk dia punya selang dia lah. Okay, of course lah, dia memang nampak complicated lah, tapi you mesti boleh buat. Ni saya boleh buat dalam sejam, confirm you boleh buat jugalah. You kena practice dan you boleh ringkaskan lah. Yang ni saya tinggalkan macam ni dah, tapi nanti you kena ringkaskan dia. Contohnya yang ni ini contohnya yang ini, janganlah tinggal 2 cos 2, buatlah jadi 4. Okey, yang ini buatlah dia jadi 4. Okey, bagi dia pecahan ataupun perpuluhan lah, jangan bagi dia 2 cos 2 dah. Okey, cuma saya nak berhenti sini, saya tambah dah dia punya ni panjang sangat, jadi saya nak berhenti sini dah. Okey, so tukarlah ini jadi 4 lah. Nanti ini tukar jadi 4, sama dengan 4, sama dengan 4. Okay, so yang step seterusnya saya tahu you boleh buat lah. Yang di mana kalau lah saya bagi you nilai dia, let's say saya bagi 0.5, let's say saya bagi ni 0.2, you tahu macam mana nak buat kan. So ini kena satu untuk genap, satu untuk ganjil, you kena tambah semua. Lepas tu cari nilai dia, apa dia punya Celsius dia lah. Ini lah saya tak bincang lah sebab ni panjang sangat. Itu saya tinggalkan sebagai homework lah.